dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton Buah Bicara. Pada hari ini, segmen pada kali ini, kita akan berbincang berkaitan dengan peri pentingnya hak milik strata. Jadi perkara ini adalah sangat penting berkaitan dengan pemilikan hak milik strata itu sendiri bagi semua penduduk di luar sana yang mempunyai apartmen ataupun rumah bertingkat, flat, soho dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita adalah bertuah untuk menerima tetamu undangan kita, iaitu Puan Mahila Sofina binti Mahmud. Selamat datang Puan. Terima kasih. Puan Mahila adalah pengarah bahagian hak milik strata dan seragam Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Jadi beliau telah berkhidmat di bahagian tersebut dalam masa 4 tahun bermula daripada 2017 ya Puan, dan telah berkhidmat sebagai pegawai tadbir dan diplomatik selama lebih daripada 15 tahun. Betul Puan ya? Betul. Okey, jadi Puan, bagi memulakan perbincangan kita pada hari ini, bolehkah Puan jelaskan dengan ringkas apakah itu hak milik strata? Okey, sebelum kita jawab soalan tadi tu kita kalau kita lihatlah hak milik strata ni, ramai yang tidak maklumlah mengenai kepentingan untuk memiliki hak milik strata. So kalau kita tak tahu apa kita punya hak dan tanggungjawab mengenai hak milik strata ni, dia akan menyukarkan kita punya kehidupan lah, especially bagi penduduk-penduduk yang dekat menduduki bangunan berstrata ni. So dengan soalan tadi tu, apa itu hak milik strata? Hak milik strata tu adalah satu hak milik yang kita keluarkan terhadap petak-petak bangunan, seperti contohnya macam apartmen, townhouse, soho dan sebagainya. Kalau perumahan di kawasan gated community dia juga boleh mempunyai hak milik strata, di mana kawasan gated community ini mungkin terdiri daripada rumah teres, banglo dan sebagainya lah. So atas hak milik strata ni sebenarnya adalah satu bukti terhadap pemilikan sesuatu hartanah itu yang ia dijamin di bawah Akta Hak Milik Strata, dan juga pemilikan dijamin oleh perlembagaan persetujuan itu sendiri. Jadi ini bermakna kalau bangunan seperti gated and guarded community, bangunan bertanah lah, dia tidak terlepas daripada permohonan hak milik strata juga lah, begitu Ya, Puan? betul. Jadi bagi mewujudkan satu situasi agar penonton di luar sana lebih faham berkaitan dengan isu ini, kita wujudkan satu persoalan lah ya. Kalau contohlah sekiranya saya ini adalah seorang pemilik servis apartmen, kenapa saya perlu mendapatkan atau mendaftarkan hak milik strata itu atas nama saya sendiri, sedangkan saya telah menandatangani perjanjian jual beli itu? Bukankah saya, apabila saya dah menandatangani sale and purchase agreement itu, bukankah saya telah dilindungi di bawah Akta Pemajuan Perumahan dan Akta Kontrak? Jadi apa pentingnya ada hak milik strata tu? Okey, kalau kita lihat mostly bila seorang pembeli tu, mana-mana pembeli membeli hak milik strata ni, dia ingat sekadar kita cukup menandatangani SMP ataupun perjanjian jual beli di antara pemaju dan juga pembeli tadi lah. So dalam keadaan ini, SMP tu hanyalah satu kontrak di mana dia hanya membeli rumah tersebut. Manakala seperti mana yang kita sebutkan tadi, dia tidak dia sebenarnya ada tanggungjawab dalam SMP tu, ada tanggungjawab antara pembeli dan juga pemaju untuk kita perolehi hak milik strata. Maknanya pemaju itu mempunyai tanggungjawab untuk memohon hak milik strata, supaya kemudiannya pembeli dapat didaftarkan nama atas hak milik strata tersebut. Yang dokumen hak milik strata ni lah juga yang akan menjadi satu dokumen yang untuk kita lakukan sebarang urus niaga. Seperti mana kalau kita membeli rumah landed, kita ada dokumen yang kita boleh jual beli. Kita akan ada jual beli yang membolehkan hak milik untuk perumahan itu dipindahkan kepada orang lain. So sama juga untuk bangunan berstrata ni, hak milik strata itu adalah dokumen untuk kita gunakan bagi urusan jual beli tersebut. Jadi maksudnya urus niaga di atas hak milik yang akan saya terima itu nanti adalah penting. Jadi pemilikan itu adalah bukti kepada hak saya ke atas tanah tersebut lah. Ya, betul. Untuk urus niaga, untuk pusaka dan sebagainya lah. Jadi kalau contoh saya ni meninggal in the future, saya duduk di petak tersebut, di apartmen tersebut lah kan,
meninggal, jadi perlu adakan pusaka itu di bawah Akta Pusaka pula. Hak milik itu adalah penting lah Puan ya. Jadi kita pun tak dapat bayangkan betapa sukarnya kehidupan waris sekiranya kediaman itu saja yang ada untuk kelangsungan hidup mereka, tapi tak ada title yang menunjukkan hak mereka ke atas petak tersebut. Jadi dalam keadaan ini, boleh tak Puan terangkan bagaimana kesukaran untuk menjual kediaman tersebut berkait rapat dengan bukti pemilikan kediaman itu sendiri? Okey. Tadi kita dah sebut mengenai kepentingan hak milik tadi untuk urusan-urusan pusaka dan juga jual beli tadi kan. Dan kita juga telah sebut tadi dari segi pemilikan strata tadi itu, di mana pemaju perlu memohon hak milik strata. So apabila suatu bangunan berstrata ni dibina, pindah milik strata, bila dia dibina, hak milik strata tu akan didaftarkan kepada pemaju. Selepas itu, pemaju perlulah memindah milik hak milik strata tu kepada pembeli. So selepas itu barulah nama pembeli tadi tu akan berada dalam hak milik tadi, dan ini barulah kita boleh katakan ini adalah hak milik kita, hak milik pembeli, dan urus niaga dan juga pewarisan tadi tu dapat dilaksanakan. Kalau katalah dalam keadaan sekiranya kalau kita tak buat tadi kan, ada isu-isu di mana katalah ada pemaju gulung ataupun bankrupt, yang ini akan menyebabkan isulah ataupun masalah kepada pembeli itu sekiranya pendaftaran hak milik strata tu tidak dipindah milik kepada pembeli tadi tu. Jadi Puan, berdasarkan kepada penjelasan tadi, bukankah saya ada teringat ada polisi daripada kerajaan sendiri yang menyatakan bahawa apabila saya memiliki pemilikan kosong itu, which is vacant possession, saya memiliki kunci kepada kediaman saya, dalam masa yang sama saya memiliki hak milik strata itu atas nama saya. Bukankah perkara tersebut yang sepatutnya berlaku Puan? Betul. Cuma apabila kita sesuatu pemaju itu mengeluarkan BP ataupun memberi kunci kan, dalam masa yang sama sepatutnya pembeli itu menerima hak milik strata. Seperti mana yang kita dah bincang tadi tu, apabila pemaju memohon hak milik strata ni, pendaftaran terhadap hak milik strata ini tadi akan diletakkan atas nama pemaju. Kemudian dia perlulah dipindah milik kepada pembeli tadi. So untuk memindah milik kepada pembeli tadi, dia ada satu proses ataupun prosedur yang perlu dilaksanakan, iaitu melalui proses pindah milik yang menggunakan borang 14A. Dalam keadaan ini, dalam borang untuk pelaksanaan pindah milik ini, selain daripada kita mengisi borang tersebut, dia juga ada elemen-elemen lain, kos lah yang mungkin menjadi isu di sini, iaitu kos bagi duty stamp yang perlu diselesaikan di LHCN ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kalau kita katalah secara contohnya, kalau bagi bangunan yang ataupun perumahan yang mampu milik, lebih kurang harga RM350,000, dia punya pengiraan bagi dia punya duty stamp tu mungkin lebih kurang harga RM7,500. Itu yang perlu diselesaikan sebelum pindah milik itu dilaksanakan. Banyak juga tu Puan. Jadi bagi kediaman dalam kelompok harga RM350,000 tu adalah dalam mungkin kediaman yang berstatus mampu milik lah. Jadi maksudnya pembeli perlu menyediakan RM7,500 ni on top of pinjaman yang dia dah buat lah sebelum ini berkaitan dengan kediaman tersebut. Betul. Memang kita nampak seolah membebankan, tetapi itu adalah realiti bagi semua pembeli-pembeli rumah. Kalau kita beli rumah landed pun, kita masih lagi memerlukan untuk menyediakan kos untuk pindah milik ini ataupun kos duty stamp ni. Sama juga dengan pemilik strata. Kalau misalnya kita nak membeli rumah, sepatutnya kita perlu membuat kajian yang terperinci. Apa kos-kos yang kita perlu sediakan selain daripada harga rumah itu sendiri dan benda-benda lain. Jangan kita sekadar mendengar kepada marketing oleh pihak pemaju tanpa kita
membuat kajian lanjut, sebab ini adalah satu kita punya property yang kita bukannya banyak duit untuk kita nak beli satu contoh rumah, sebab dia melibatkan beratus-ratus ribu ringgit. So better lah kita membuat kajian terperinci sebelum kita membeli rumah. Jadi nampaknya informasi ini yang banyak pembeli di luar sana yang masih tidak mungkin keliru ataupun tidak mempunyai maklumat yang lengkap. Bila buat full loan untuk satu kediaman, dia tidak ada satu cash money untuk disediakan bagi tujuan pindah milik ini. Jadi Puan, saya terpanggil berkaitan dengan apa yang Puan jelaskan sebentar tadi, berkaitan dengan isu kegagalan pindah milik hak milik serata oleh pemilik asal tanah ataupun pemaju itu sendiri. Jadi apa nasib kepada pembeli kediaman ini? Kalau dalam keadaan ini, katalah dekat bangunan-bangunan yang mungkin kita pernah dengar, yang tidak mempunyai hak milik serata, banyak aduan-aduan dikatakan dia telah beli bangunan tapi hak milik serata tidak diperolehi. So kebanyakannya isu-isu ni disebabkan oleh pemaju-pemaju yang telah membina, kemudian menghadapi masalah kewangan, dia isytiharkan bankrupt dan sebagainya lah. So bila berlaku begini, dia akan mendatangkan masalah kepada pembeli, di mana pembeli itu pula yang terpaksa mengambil tanggungjawab ini untuk memastikan hak milik serata dapat diperolehi. Kalau katalah dalam keadaan yang pemaju bankrupt, dia akan melibatkan pelantikan likuidasi oleh mahkamah. Apabila ada peranan likuidasi ini, dia akan melibatkan kos-kos tambahan lain, di mana mungkin ada likuidasi ini akan mengenakan caj-caj pentadbiran yang boleh mencapai sehingga 2% kepada nilai harga rumah tersebut. Maka ini akan mendatangkan lebih banyak kos lah kepada pembeli rumah, yang di mana pemaju gunung ni tidak mendaftarkan sebelum sesuatu projek mendapatkan membuat permohonan hak milik serata, sebelum suatu projek perumahan ini menjadi bankrupt dan sebagainya lah. Jadi maksudnya dalam keadaan ini, bagi skim yang pemaju telah gulung, tadi kos pindah milik tadi contoh 7,500 tadi lah, saya kena bayar tambahan lagi dengan 2% daripada harga nilai yang semasa kediaman tu lah, untuk saya bayar kepada pelikuidasi ini tadi. Jadi ada tambahan tak selain daripada kos itu? Tambahan pada kos mungkin dari segi katalah bangunan tu dalam peringkat yang belum ada mungkin ataupun tak ada dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memohon serata. Dalam keadaan ini pembeli ataupun JMB lah kita katakan, Joint Management Body ni di situ dia perlu bersatu hati. Mungkin dia terpaksa melantik juruukur pula, juruukur tanah bersing untuk membuat pelan bangunan tersebut, ataupun kita panggil as-built plan, supaya permohonan hak milik strata ni boleh dilaksanakan. Itu kos tambahan. Dengan akta fee juruukur pun telah meningkat disebabkan oleh pindaan akta fee yang lepas. So kos-kos ini perlu dibiayai oleh pembeli kereta ataupun JMP tu tadi. Maksudnya kita sendiri sebagai pembeli mengambil alih tugas sebagai pemaju tu tadi untuk memohon hak milik strata itu. Maksudnya kosnya banyak lah. Dengan kos pindah milik, kos likuidasi, kos pelantikan juruukur tanah berlesen. Jadi terlalu banyak kos kalau nak dikatakan itu adalah tanggungjawab kepada pembeli itu sendiri kan. Jadi ada tak di dalam akta itu sendiri menyatakan ataupun memberikan satu kemudahan kepada pemilik-pemilik ataupun pembeli petak strata ini in the future bagi tujuan untuk dia mohon hak milik strata ni bagi dalam keadaan kategori bangunan yang macam ni lah. Kalau bagi selalunya bila bangunan-bangunan selalu berlaku pada bangunan-bangunan lama lah, ataupun yang kita kategorikan sebagai bangunan khas. Bangunan khas ni boleh kita katakan adalah satu bangunan yang diduduki sebelum 1996 akan diklasifikasikan sebagai bangunan khas secara automatik, manakala sekiranya ia diduduki April 2007 dan ke bawah perlu diklasifikasikan sebagai bangunan khas oleh pihak berkuasa negeri.
So bangunan-bangunan khas ni dalam Akta Habitat Strata kita mempunyai peruntukan yang membolehkan supaya ada pengecualian terhadap dokumen yang perlu disediakan untuk memohon habitat strata ni lah. Maka walau bagaimanapun dengan proses yang tadi, maknanya pelantikan JTB dan sebagainya masih perlu diadakan untuk membolehkan JMB tadi ataupun Joint Management Body tadi memohon hak milik strata. Agak sukar juga ya bagi pembeli untuk menyelesaikan isu ini. Jadi ada tak apa-apa langkah ataupun pendekatan yang dibuat oleh kerajaan sendiri untuk membantu ke pembeli-pembeli kediaman dalam bangunan khas ini? Okey. Untuk makluman kerajaan telah membuat beberapa pindaan terhadap Akta Habitat Strata di mana ia ada mewajibkan untuk ada tempoh-tempoh wajib untuk memaju memohon habitat strata. Maka selepas pindaan itu, kita harapkan tiada lagi isu-isu pemaju yang gagal untuk memohon habitat strata. Tapi bagi bangunan-bangunan yang dah terlepas daripada ini, sebab seperti kita maklum, apabila kita buat pindaan strata, maknanya dia akan bermula pada tarikh yang ke-berapa. Manakala bagi bangunan-bangunan yang terlepas dari tarikh tersebut akan menghadapi masalah. Maka dengan dengan pengecualian tadi itu, kita boleh membolehkan memohon strata. Inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan adalah salah satunya adalah melalui penubuhan tabung habitat strata. Tabung ini diselenggara oleh JPTG, Jabatan Ketua Pengurusan Kalian, untuk digunakan sebagai bantuan kewangan bagi membantu bangunan-bangunan khas tadi ni bagi memohon habitat strata. Kalau kita lihat rekod yang kita ada, sebanyak 4 skim telah menerima manfaat daripada tabung ini bagi memohon habitat strata tersebut lah. Jadi dari mana sumber peruntukan kewangan ini diterima? Okey, tabung ni sebenarnya ditubuhkan di bawah Seksyen 10 Akta Tata Cara Kewangan, di mana tabung ini boleh menerima sumbangan daripada mana-mana entiti, kerajaan, swasta dan mana individu yang berminat untuk membantu bagi penyelesaian habitat strata. Yang setakat yang kita telah terima sumbangan daripada pihak luar adalah daripada Lembaga Juruhukum Tanah Beresin yang telah menyumbangkan sebanyak RM2 juta untuk tabung ini, dan yang sumbangan tadi telah pun digunakan bagi membantu menyelesaikan habitat strata bagi skim-skim tadi lah. Berdasarkan apa yang Puan bentangkan tadi, kita dapati bahawa memang kos berkaitan dengan penyelesaian isu bangunan khas ini adalah sangat tinggi. Jadi bagaimana, apakah tindakan kerajaan untuk meningkatkan lagi jumlah sumbangan ke dalam tabung ini? Selain daripada yang tadi tu, yang kita punya sumbangan daripada LJT, kita juga ada libat urus lah dengan pelbagai pihak, badan korporat dan sebagainya. Okey, untuk tabung khas habitat strata ini, antara inisiatif yang kita telah buat untuk meningkatkan sumbangannya adalah dengan promosi lah. Kalau kita tak promosi, memang orang takkan tahulah kan. Promosi terhadap tabung ini melalui media cetak, media sosial, media elektronik, supaya kita dapat meningkatkan lagi awareness di kalangan pihak luar untuk menyumbang. Dan sebenarnya siapa yang menyumbang ni, dia boleh mendapat pengecualian cukai 100% terhadap cukai mereka lah. Dan ini adalah satu orang kata manfaat lah kepada syarikat-syarikat untuk menyumbang. Antara promosi yang lain yang kita akan buat adalah kita cadangkan ada satu majlis pelancaran untuk tabung ini sempena Hari Tanah tahun ni lah, pada Julai ni yang kita jangkakan. Dan kita harap pendedahan ataupun awareness dapat disebarkan kepada semua untuk membolehkan mereka menyumbang bagi memohon
bagi membantu pengguna hak wisata bangunan khas di samping mendapat pengecualian cukai. Jadi besar tugas dan tanggungjawab pihak Puan dan Bahagian termasuk pihak Jabatan Ketua Pengeratan dan Galian untuk menyelesaikan perkara ini. Semoga langkah murni ini dapat dipermudahkan dan semoga lebih ramai lagi pemilik petak di luar sana akan dapat menerima hak milik strata yang daftarkan atas nama mereka. Jadi bagi semua pihak di luar sana yang ingin menyumbang kepada tabung khas hak milik strata ini, boleh rujuk nombor akaun yang tertera di skrin masing-masing. Dan kita pun telah berada di penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Mahila Sofina, pihak Jabatan Ketua Pengeratan dan Galian, dan semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih.